Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar suara saya? Boleh dengar, Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang saya hormati Ustaz Sinar, sahabat saya, sahabat panel saya, grup admin grup Telegram Rawatan Islam. Okay. Yang saya kasihi juga semua peserta-peserta kuliah online. Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu lagi pada malam ini, pada minggu yang seterusnya untuk siri kuliah kita yang seterusnya. Okay. Alhamdulillah malam ni juga kita akan bersiaran lagi untuk sesi kuliah yang seterusnya. InsyaAllah pada hari ini kuliah sesi pertama tadabbur ayat-ayat ruqyah terpilih akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar, di mana saya hanya akan bertindak sebagai moderator. Minta maaf lagi sekali, saya masih lagi dalam mood shutdown, agak kesibukan, dan hari ini pun saya dah mula kurang sihat, hidung dah mula berair, macam nak demam dah hari ni. Memang agak tight sikit. Dah masuk minggu yang ketiga, saya memang non-stop kerja. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat memang kerja saja. So malam masih lagi cuba selitkan juga sesi-sesi rawatan. So untuk dalam sebulan ni sesi kuliah saya menyerahkan sepenuhnya kepada Ustaz Sinar. Saya hanya akan moderate group untuk ada orang masuk dan sebagainya sahaja. Okay. Sebab saya memang nak rehat sekejap dan mungkin nak lelap-lelapkan mata juga. Okay. Tanpa saya membuangkan masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah pada malam ini. Okay. Diserahkan kepada Ustaz Sinar. Terima kasih, Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana kita diberi rezeki untuk sama-sama hadir pada majlis ilmu malam ini. Saya akan buka slide. Tajuk kuliah kita pada malam ini adalah tadabbur ayat-ayat ruqyah terpilih. Hanya beberapa ayat-ayat ruqyah yang akan kita tadabbur, sebab tadabbur ini memerlukan banyak masa, walau untuk satu ayat, tapi kita ringkaskan tadabbur, tapi ayat-ayat ruqyah pun kita terpilih, sebab saya akan ijazahkan. Dan malam ini ada perbezaan sedikit. Selalunya saya bagi kuliah dulu, tadabbur, memahami dulu intipati ayat-ayat ruqyah tersebut, baru baca bersama-sama, baru saya ijazahkan. Tapi untuk kita sempat dapat membaca bersama-sama dan ijazah, kita akan mulakan dengan baca ayat-ayat ruqyah dan saya ijazahkan terus. Selepas itu baru tadabbur. Jadi bila tadabbur tu kita akan tengok masa. Kalau masa singkat, saya akan pendekkan huraian tadabbur. Kalau masih ada masa, baru saya akan panjangkan huraian tadabbur. Dengan itu kita dapat jimat masa, kita dapat baca bersama-sama dan saya ijazahkan ayat-ayat ruqyah terpilih. Dan sebab ada lagi yang fasa ketiga, iaitu saya ingin mengajar cara rawatan menggunakan Al-Fatihah yang diajar oleh Syekh Muhammad Syarif.
seorang imam di salah sebuah masjid di Mekah, itu Masjid Abbad. Nah, jadi saya baru belajar dengan beliau dan dapat ijazah bersanad. Tapi bila saya ijazahkan malam ini, ijazah ayat-ayat ruqyah, bukanlah kerana saya baru dapat ijazah daripada Syekh Muhammad Syarif semata-mata. Sebelum ini telah banyak guru-guru saya belajar dengan mereka, Ustaz Sarhan, Ustaz Perdana Ahmad. Jadi bukan semata-mata kerana baru saya dapat ijazah, baru saya akan ijazahkan. Saya telah lama belajar. Saya tahu ilmu, saya belajar ilmu-ilmu ruqyah ni sudah lebih 10 atau 20 tahun yang lalu. Okey, saya akan, jadi malam ini kita akan baca ayat-ayat ruqyah dulu. Selepas baca ayat-ayat ruqyah yang tertera di skrin saudara-saudari semua, lepas kita habis baca sampai surah An-Nas, saya akan mengatakan dengan ini saya ijazahkan ayat-ayat ruqyah ini untuk tujuan meruqyah, semoga bermanfaat, dan pihak-pihak yang peserta yang ada bolehlah baca qabiltu ataupun dalam bahasa Melayu saya terima ijazahnya. Masing-masing boleh baca di rumah masing-masing, tempat masing-masing tanpa perlu buka mikrofon. Kita akan bermula, dan siapa yang tidak hafal dan tidak ada bawa buku, macam contohnya buku ini, buku Manzil, boleh tengok di skrin sebab kita akan ada juga di skrin tulisan. Okey, kita akan mulakan, dan biasanya saya akan mulakan dengan mukadimah ruqyah. Mukadimah ruqyah saya ada masanya pendek, ada masanya panjang, tapi yang selalu saya baca adalah mengucap 2 kalimah syahadah, mengucap la haula wala quwata illa billah. Lepas tu sama ada cukup sekadar itu atau tambah hasbiyallahu wa ni'mal wakil atau hasbunallahu wa ni'mal wakil, istighfar, astaghfirullahalazim, 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 dan juga salawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita boleh baca pendek saja, 2 kalimah syahadah dan la haula wala quwata illa billah. Okey, kita akan mulakan. Okay, bermula dari sekarang kita baca mukadimah ruqyah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa'.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sebelum saya sambung baca, saya ingin ingatkan, sepatutnya saya ingatkan lebih awal, apabila membaca ayat-ayat ini untuk tujuan ruqyah, niatkan di hati untuk baca ayat-ayat Al-Quran ini sebagai ruqyah agar Allah menyembuhkan kita dari berbagai penyakit. Saya teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad. Maka dengan ini saya ijazahkan ayat-ayat ruqyah yang tadi kita baca kepada Soma yang hadir dalam Google Meet ini. Semoga ia bermanfaat kepada kita semua, dunia dan akhirat. Dengan ini saya ijazahkan. Okay, saya tutup skrin sekejap. Saya nak sekejap ada ambil sesuatu. Lepas tu saya akan datang balik dalam mungkin 1 minit begitu. Okay, kita akan memulakan kuliah kita. Tadabbur ayat-ayat ruqyah terpilih. Okey, pendahuluan. Dalam kuliah kita kali ini, okey, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kuliah kita kali ini, kita akan melihat dan tadabbur ayat-ayat ruqyah terpilih. Kita akan memilih beberapa ayat sahaja untuk kita tadabbur. Kita akan melihat sebahagian hadis berkenaan ayat-ayat yang kita tadabbur, kiranya dijumpai hadis berkenaan ayat tersebut. Apabila kita dapat membaca ayat-ayat ruqyah dengan memahami maknanya, maka kita akan dapat menghayati bacaan ruqyah kita dan bacaan ruqyah kita akan nampak lebih keberkesanannya. Begitu cara. Kalau kita ingin menajamkan bacaan kita, kalau kita baca berkesan, selain kita meningkatkan bacaan Al-Quran kita belajar tajwid, kita tadabbur makna ayat-ayat yang kita baca itu, kita fahami, kita renungi, maka itu akan menjadi lebih berkesan. Dia tidak seperti ilmu-ilmu lain yang perlu betapa di dalam gua bermalam-malam, perlu berpuasa 40 hari, perlu mandi di sungai tengah malam pukul 12 tengah malam. Itu tak perlu, atau perlu wirid sehingga 50,000 kali. Kalau nak wirid untuk dapat redha Allah sebanyak mungkin, silakan. Tapi kalau untuk dapat ilmu kesaktian dengan syarat tertentu, mesti baca 50,000, tidak boleh
kurang 50.000, tidak boleh terlebih, tidak boleh 51.000. Itu tidak dalam ruqyah syariah tidak, dia senang saja. Kita tadabbur, bacaan kita akan menjadi lebih berbisa, lebih tajam, lebih berkesan. Sebab kita baca dengan niat dan keyakinan. Apabila kita faham ayat-ayat ruqyah yang kita baca itu. Tidak semestinya faham semua, tahu semua ayat-ayat itu makna dia, tetapi faham intipati ayat tersebut. Sekarang kita teruskan. Ini ayat-ayat senarai ayat-ayatnya yang kita akan tadabbur, yang kita baca tadi. Kita akan bermula dengan Al-Fatihah dan kita tidak perlu baca lagi teks asalnya sebab kita telah baca. Kita akan terusnya pergi kepada terjemahannya. Terjemahan ini pun kita tidak perlu baca satu persatu sebab kita amat biasa dengan surah Al-Fatihah ini. Kita akan terus kepada tadabbur. Pertama, ingat tuh ayat nomor 5. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Kita akan melihat hadis tentang Al-Quran, surah Al-Fatihah ini ada beberapa hadis dan beberapa riwayat. Kita lihat sebahagian riwayat hadis tersebut berkenaan surah Al-Fatihah yang dijadikan ayat ruqyah. Hadis ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini mengatakan bahwa pada suatu ketika beberapa orang sahabat Nabi SAW telah datang ke sebuah perkampungan Arab. Kan tetapi penduduk kampung itu tidak menerima kedatangan para sahabat tersebut. Sahabat ini ada beberapa orang datang ke sebuah kampung, tapi mereka tidak diterima. Sedangkan budaya orang Arab selalunya meraihkan tetamu, tapi di situ mereka tidak disambut. Ada riwayat mengatakan perkampungan itu bukanlah perkampungan orang Islam, atau kampung itu, atau kabilah itu bukanlah beragama Islam. Ada riwayat mengatakan begitu. Jadi apa berlaku? Mereka duduk tidak dalam kampung tuh, di luar sempadan, di tepi-tepi kampung tuh, di tepi kampung. Mereka tidak, mungkin mereka buat kemah kan, sebelum mungkin balik ke Madinah contohnya begitu. Jadi mereka bermalam di situ sebab jauh, dulu tidak ada kereta kan. Jadi tiba-tiba ketua kampung itu disengat ular. Ada riwayat lain mengatakan disengat kalajengking. Riwayat ini pula mengatakan dia disengat ular. Lalu wakil penduduk kampung berjumpa dengan para sahabat, sahabat itu maksudnya sahabat Nabi, dan bertanya, adakah kamu mempunyai obat penawar sengatan ular, patukan ular? Dan adakah di antara kamu ahli perubatan? Maksudnya peruqyah. Maka para sahabat menjawab, kalian telah tidak menerima kedatangan kami di kampung ini, kami tidak akan melakukannya sehingga kami mendapat upah untuk kami. Mereka bagi syarat, kalau nak kami rawat ruqyah, kamu kena bayar upah. Sebab kami datang sebagai tetamu, kamu tidak sambut. Sedangkan budaya Arab amat meraihkan tetamu, terutama dalam tempoh 3 hari bila tetamu hadir. Jadi apa berlaku? Akhirnya penduduk kampung berjanji akan memberikan beberapa ekor kambing sebagai upahnya. Kemudian salah seorang sahabat membaca surah Al-Fatihah, kemudian mengeluarkan sedikit ludah, diletakkan di bagian sakit, dengan serta-merta ketua kampung sembuh. Kemudian mereka membawa kambing-kambing kepada para sahabat. Dihadiahkanlah para sahabat Nabi itu dengan kambing-kambing seperti yang dijanjikan. Para sahabat tersebut berkata di antara mereka, jangan kita ambil upah ini sehingga kita bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya mereka pulang dulu jumpa Rasulullah SAW. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah sama ada mereka boleh ambil upah tersebut atau tidak, ataupun takut-takut nanti dianggap penunggang agama, menjual agama, merawat minta bayar, tidak ikhlas. Jadi mereka balik dulu mungkin ke Madinah, tanya, lepas itu nanti balik semula ke perkampungan itu untuk ambil upah itu kalau dibenarkan.
Jadi apa berlaku? Mereka balik jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanyalah kepada Rasulullah, lalu Rasulullah tersenyum dan berkata, ketahuilah bahwa surah Al-Fatihah itu adalah ubat penawar. Ambillah upah itu dan bagi aku sedikit. Nabi bukan hanya menyuruh ambil upah tu, tapi Nabi juga minta sebahagian daripada kambing itu diberikan kepadanya. Untuk menunjukkan dengan, kalau kepada para sahabat, kalau benda itu Nabi terima sendiri pun terima sebagai itu upah atau hadiah, bermakna perkara itu halal, tidak haram diterima. Upah itu tidak haram diterima. Jadi di sini banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Satu, cara merawat sakit-sakit fizikal, sakit kena patuk ular kah, sengat kalajengking kah, kena sengat lipan kah. Dan di sini kita belajar bahawa surah Al-Fatihah itu boleh dijadikan ayat penawar. Walaupun dalam surah Al-Fatihah itu hanya menyebut tentang keagungan Allah, memuji Allah, tidak ada pun disebut ular, lipan dan sebagainya, tetapi boleh untuk merawat berbagai penyakit. Termasuk penyakit dipatuk ular, disengat, kalajengking. Jadi dan hadisnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Banyak pelajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini, cuma kita tidak akan kupas dia secara mendalam. Jadi tema dalam surah Al-Fatihah ini adalah berkenaan dengan kekuasaan Allah dan cara berdoa yang betul. Intipati ayat ini pula ialah cara berdoa, satu intipati dia, iaitu yang ayat kelima tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila kita ingin berdoa, kita ingin memohon pertolongan Allah, pertama duluan kita mesti mengabdikan diri kepada Allah. Iyyaka na'budu. Kepada Allah sahaja kita sembah, barulah iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Dan ramai yang salah memahami menyembah ni, maksud dia kalau orang Islam kita sembahyang tu menyembah Allah lah. Kalau yang ada tokong, ada patung, lepas tu orang ambil colok, lepas tu baca-baca doa sampai depan itu patung, itu digelar juga menyembah, tapi bukan menyembah kepada Allah, menyembah kepada berhala. Itu yang kita faham, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan bukan itu semata-mata. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, bukan semata-mata sembah maksudnya itu, iaitu sembahyang. Tetapi dia punya maksud lebih luas dan mendalam. Iyyaka na'budu itu bermaksud kepada Allah semata-mata kita mengabdikan diri, memperhambakan diri. Kalau semata-mata kepada Allah kita mengabdikan diri, bermakna kita berdoa hanya kepada Allah, kita memohon rezeki hanya kepada Allah. Kita boleh berusaha, tetapi berdoa memohon rezeki hanya kepada Allah. Kita harap rezeki datang hanya kepada Allah. Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita boleh berusaha, tapi di hati kita mesti bersandar kepada Allah. Mestilah Allah sahaja yang kita memohon. Jadi ayat ini amat mendalam maknanya, tapi ramai tidak memahami. Bila dia sembahyang di masjid, di surau, dah sembahyanglah itu. Yang lain sembahyang di tokong, di kuil. Tapi orang itu memakai zimat di lengan untuk menjadi pendinding, jadi kebal, memakai susuk di lidah supaya suara merdu, mengamalkan amalan-amalan tertentu, ilmu-ilmu tertentu yang diajar daripada agama lain, ilmu-ilmu perawatan dari agama lain, menggunakan azimat. Sedangkan kita telah belajar, kalau kita mendalami, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami memperhambakan diri, mengabdikan diri, bermakna kita
kita sandarkan segala harapan kita kepada Allah. Permohonan kita minta perlindungan, minta rezeki kepada Allah. Bukan minta perlindungan dengan azimat. Orang lupa, secara tidak langsung apabila dia menggunakan azimat, dia mengabdikan diri kepada azimat. Bukan lagi mengabdikan diri kepada Allah. Itulah antara dah azimat itu haram. Tapi orang yang suka azimat dia pandai berujar. Itu azimat bukannya kami berdoa kepada azimat. Itu sebagai wasilah sahaja, pengantara. Macamlah kita sakit kepala makan Panadol. Bukan Panadol itu yang kita anggap menyembuhkan. Allah menyembuhkan. Kita cuma makan Panadol. Begitulah azimat. Saya pakai di lengan bukanlah bermakna saya menaruh harapan pada azimat tu. Saya menaruh harapan kepada Allah melindungi saya. Azimat tu sebagai alat saja, perantara. Kalau orang yang suka azimat dia pandai, dia cari alasan-alasan gitu. Tapi kalau betul lah dia abdikan diri kepada Allah, dia yakin Allah boleh melindungi dia, kenapa tidak ikut ajaran agama? Berdoa kepada Allah, baca bismillahirrahmanirrahim bila nak masuk hutan, nak pergi laut, nak memancing. Baca bismillahirrahmanirrahim. Letakkan harapan kepada Allah. Sebab yang diajar kita cara untuk memohon perlindungan dengan baca doa. Doa-doa seperti bismillahirrahmanirrahim. Bukan dengan memakai azimat. Kenapa pula dia perlu ada azimat? Seolah-olah dia hanya berani masuk hutan ke, dia akan berani berlawan sebab bila ada itu azimat. Kalau azimat tidak ada, dia tidak berani ke laut, dia tidak berani ke masuk hutan. Jadi dia telah menyandarkan hati dia sudah melekat kepada azimat tu. Bukannya semata-mata itu azimat sebagai wasilah tawasul, sebagai alat sahaja. Jadi itu kita kena faham. Kalau kita faham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nak doa kita makbul, nak mau dapat pertolongan Allah, kita perlu iyyaka na'budu, mengabdikan diri kepada Allah. Jangan mengamalkan susuk, jangan menyimpan azimat. Ini poin yang saya ingin tekankan untuk tadabbur kita berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Kita pergi kepada ayat seterusnya. Ayat seterusnya adalah ayat kursi yang tak perlu kita baca teks asal, sebab kita sudah baca sebelum ini. Kita terus pergi kepada tadabbur. Ayat kursi ini terjemahannya seperti yang tertera di skrin dan tidak perlu kita baca. Yang penting, siapa nak baca, bacalah. Tapi ada message yang penting di dalam ayat kursi itu. Nanti akan saya uraikan. Ada hadis juga berkenaan ayat kursi. Kejap. Ada berlaku kesilapan. Ini saya copy and paste tentang hadis tentang Al-Fatihah. Ayat kursi ini antara hadis dia sebenarnya hadis yang sahabat menjaga makanan. Ada tu riwayat menjaga Baitul Mal, lepas tu ada orang datang mencuri, ada makhluk datang mencuri 3 kali, dan kali ketiga tu dia memberitahu sahabat bahawa jika membaca ayat kursi sebelum tidur maka akan terlindung daripada gangguan jin. Nanti sebelum saya share slide ini mungkin nanti saya akan perbaiki dulu, perbetulkan dulu. Sepatutnya bukan ini hadisnya, ini hadis ayat kursi, hadis berkenaan surah Al-Fatihah, bukan ayat kursi. Kita pergi kepada antara pengajaran dia. Ayat kursi ini adalah ayat 255 surah Al-Baqarah. Ayat kursi ini tema utamanya adalah berkenaan kekuasaan Allah. Allah Maha mengetahui apa di depan kita, apa di belakang kita, apa zahirnya, apa yang
batinnya, pada dalam dada kita, Allah Maha mengetahui. Apa yang telah berlalu, apa yang akan datang, Allah Maha mengetahui. Allah Maha berkuasa. Allah jaga semua yang Dia cipta ni, planet, alam semesta, Dia jaga dan Dia tidak merasa penat, Dia tidak merasa ngantuk. Itu tema dia. Allah Maha berkuasa. Dan intipati ayat kursi ini, dan jika dibaca lagi bersama dengan dua ayat selepasnya, adalah perlindungan Allah lah yang terbaik. Perlindungan lain seperti ada orang minta perlindungan dengan taghut, itu bukanlah perlindungan yang terbaik. Dan apa itu taghut nanti kita akan jelaskan bila kita masuk kepada ayat seterusnya, ayat 256 dan ayat 257. Ini ayat 256 hingga 257. Baca ruqyah boleh ayat kursi sahaja tanpa baca yang ayat 2 ayat lepas ayat kursi. Tapi saya suka juga baca ni ayat 256, 257. Sebab satu, untuk tadabbur, untuk jadi pengajaran kepada diri saya sendiri, untuk peringatan, tazkirah diri saya sendiri, dan bagus untuk berdakwah kepada jin yang merasuk. Sebab makna ayat dia cantik, dan jin boleh, bukan hanya ayat 255 jin akan merasa terkesan, sakit atau terazab, tapi ayat 256, 257 pun menggerunkan jin. Malah kalau kita baca untuk berdakwah dengan jin, jin boleh tersentuh hatinya menerima dakwah kita dengan ayat ni. Sebab ayat ini mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kita berdialog dengan jin yang merasuk tu jin non-muslim, jin bertaraf padri ke jin bertaraf sami di alamnya, kita cakap tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Kita tidak paksa dia masuk Islam. Tetapi sesungguhnya telah nyata kebenaran, yaitu Islam berbanding dengan kesesatan. Dan Allah peringatkan, oleh itu sesiapa yang tidak percayakan taghut dan ia beriman kepada Allah, maka ia berpegang dengan simpulan tali yang kukuh tidak putus. Dan Allah peringatkan, Allah ini Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mendengar doa-doa kita, mendengar rancangan-rancangan jahat musuh, dan tahu sebelum musuh ingin melaksanakan apa yang mereka rancang, Allah sudah lebih tahu. Lebih awal lebih tahu, tinggal saja Allah ingin sekat rancangan itu atau Allah ingin berlaku rancangan jahat itu sebagai ujian. Ujian kepada orang yang terima mudarat, terima musibah. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah boleh sekat apa yang dia ingin sekat, tidak ada yang boleh meneruskan kalau Allah sekat. Allah boleh teruskan sesuatu, takdirkan sesuatu, dan tidak ada sesiapa yang boleh menghalang. Dan seterusnya ayat 257 berkaitan rapat dengan 256. Allah tegaskan, Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang beriman. Allah keluarkan kita daripada kegelapan, kekufuran kepada cahaya, kepada nur, kepada iman. Orang-orang kafir pula, orang yang tidak percaya, termasuk juga jin yang kafir, setan, penolong mereka ialah taghut. Yang bagus-bagus manusia berada di jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, cahaya iman, dia bawa jadi kegelapan, bawa jadi kafir. Bagus-bagus kita orang Islam pergi belajar ilmu-ilmu yang boleh membawa kepada kesyirikan. Senyum setan, senyum jin, tawa mereka. Bagus pula. Ini ilmu salah, diorang pergi belajar. Mereka pergi belajar. Ilmu kononnya mengenal diri. Memang betul ada ilmu tasawuf yang betul. Tapi jaga, banyak ilmu sesat mengaku ilmu tasawuf. Jadi, dan Allah tegaskan. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, mereka itu
ahli neraka. Kekal di dalamnya. Bukan kita macam orang Islam, ada buat salah, akan dihitung kesalahan kita, akan dihukum, sudah selesai hukuman, kita masuk surga. Tapi siapa yang kafir, siapa yang syirik, minta pertolongan taghut, jadi ahli neraka selama-lamanya. Ingat, bukan semata-mata orang kafir yang biasa-biasa kafir kita cakap tu yang masuk neraka selama-lamanya. Orang yang Islam pun kalau dia melakukan syirik, boleh masuk neraka selama-lamanya. Jadi, apa yang saya ingin tekankan dalam tadabbur ayat kursi dan 2 ayat selepasnya ini, ialah kita diajar, umat Islam diajar agar jangan percaya kepada taghut dan jangan memohon pertolongan kepada taghut. Apa itu taghut? Perkataan ini ada dalam Al-Quran dan ada diulang, bukan satu saja, bukan di tempat ini saja. Bukan di ayat 256, 257. Tapi ramai tidak faham taghut. Taghut ni. Itulah ramai yang ikut belajar ajaran sesat. Sebab tidak faham apa itu taghut. Allah tidak semata-mata menyebutkan setan. Setan kita tahu. Atau iblis. Iblis ramai kita tahu. Tapi Allah sebut taghut. Kerana apa itu taghut? Ulama menerangkan taghut ialah setan, berhala dan apa sahaja yang menyesatkan. Apa sahaja yang menyesatkan. Saya beri contoh. Jika kita bertemu dukun, lalu dukun itu menyarankan kita melakukan sesuatu yang sebenarnya boleh menyesatkan akidah kita, maka dukun itu pun termasuk taghut. Jika kita percaya azimat itu boleh melindungi kita atau boleh memberikan kita rezeki, maka azimat itu pun termasuk taghut. Allah sudah larang kita dari ikut taghut. Tapi kerana kita jarang baca Quran, jarang cuba tadabbur Quran, kita tidak sedar larangan ini, peringatan Allah. Dan Allah sudah ingatkan, Allah menggunakan bahasa yang umum, taghut. Taghut ni bukan semata-mata setan, bukan semata-mata iblis, tapi dia termasuk berhala. Berhala ni bukan semata-mata patung yang diukir di kuil. Duit pun menjadi berhala kalau kita terlalu memuja-muja duit. Sambil sanggup melakukan apa sahaja yang melanggar undang-undang Islam untuk mendapatkan duit. Walau dengan cara yang tidak halal. Atau kita nak sembuh, kita sanggup pergi jumpa bermusiam. Kita diberi azimat. Azimat itu, kalau kita terlalu menaruh harap pada azimat itu sudah menjadi taghut. Kita sudah menaruh harapan azimat untuk mendapat pertolongan daripada azimat itu. Untuk mendapat rezeki daripada azimat, contohnya. Jadi jangan lupa, Allah telah beri peringatan. Dalam ayat-ayat ruqyah, Allah ada beri peringatan. Telah jelas kebenaran, telah jelas kesesatan. Jangan mempercayai taghut. Jangan minta perlindungan taghut. Orang beriman minta pertolongan Allah. Ingat, Allah gunakan istilah taghut. Allah tidak gunakan istilah setan semata-mata. Jadi ini kita kena tadabbur, kita kena renungkan. Ini antara intipati dia. Jangan minta pertolongan taghut, tapi mintalah pertolongan Allah. Terusnya. Ini ayat orang tua-tua, orang dulu-dulu, orang kampung selalu sebut ayat amanah Rasul. Saya tidak akan baca teks asal. Terjemahannya pun saya tidak akan baca. Kalau ada kitab Al-Quran atau buku-buku Yasin pun ada ini, silakan baca. Ini ayat sangat istimewa. Oke, antara hadisnya, ada hadis mengatakan, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, itu bermula dengan ayat amanur rasulu, pada malam hari, niscaya kedua ayat ini cukup baginya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari, hadis sahih. Kalau
Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan bahwa hadis itu memang antara yang paling sahih lah, dua-dua meriwayatkan. Jadi apakah yang mengatakan cukup? Cukup apa? Kalau kita baca sebelum kita tidur gitu. Jadi ulama menerangkan apa yang dimaksudkan dengan kedua ayat itu cukup baginya. Banyak ulama huraikan, kita ambil satu huraian saja. Ulama mengatakan maksud ayat itu ialah sesiapa membacanya maka cukup menjadi pelindung kepada dirinya daripada segala kejahatan, termasuk gangguan jin dan manusia, daripada diganggu jin, diganggu sihir, mungkin rumah kena masuk pencuri, semua dihalang. Kita dilindungi dari kebakaran, kita dilindungi. Dan di sini juga ada pengajaran. Ada orang katakan apa ini ikut pendapat guru, tok guru tuh ikut pendapat ulama. Kita mesti ikut hadis, Al-Quran dan hadis. Sebenarnya kita orang Islam berpegangan ahli sunnah wal jamaah, kita memang disuruh, wajib kita ikut Al-Quran dan hadis. Macam hadis nih. Tapi kita jangan tinggalkan ulama. Sebab begini, macam mana kita nak faham hadis nih kalau tidak ada ulama kita tanya pengertiannya. Kalau ada hadis Nabi menerangkan apa maksud nih yang hadis pertama ini, oke, kita baca lagi hadis terusnya. Tapi kalau tidak ada hadis, macam mana kita nak faham? Kalau kita baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, ia akan cukup bagi kita. Cukup apa? Cukup rezeki kah? Besok kita punya beras menjadi penuh di dalam tempat simpan beras kita. Cukup apa? Cukup rezeki kah? Cukup apa? Jadi kita tak tahu. Jadi kita boleh buat andaian sendirilah. Kalau kita nak tahu maksudnya yang lebih tepat, kita kena rujuk ulama. Jadi tidaklah sesuai mengatakan kita rujuk Al-Quran dan hadis terus tanpa kita langsung tak merujuk ulama. Sebab ada, nak faham Al-Quran, nak faham hadis, kita kena faham dengan rujuk ulama. Sebab ulama lebih faham ayat Al-Quran itu, lebih faham maksud hadis. Sebab mereka ilmu mereka banyak dan mendalam. Jadi kita boleh rujuk ulama untuk memahami, contohnya memahami tafsir Al-Quran, memahami maksud hadis. Bukanlah apa ini kita terus rujuk Al-Quran, hadis, ulama kita tolak tepi. Kalau kita pun memang taraf ulama, kita boleh faham, kita hafal 114 surah dalam Al-Quran, kita tahu maknanya, kita pandai bahasa Arab, hadis pun kita tahu, sebab kita baca beribu-ribu hadis, silakan kita terus rujuk Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita tidak faham, macam ini, kita tidak faham apa maksud kedua ayat itu cukup baginya, kita akan bertanya kepada ulama, kita akan baca buku yang ditulis oleh ulama untuk menerangkan maksudnya. Jadi ini kita kena faham, memang dalam Islam diajar kita merujuk Al-Quran dan hadis, tapi bila kita tidak faham, untuk memberi kita kefahaman, kita kena rujuk ulama, ulama muktabar, ulama yang dikenali, diketahui, diperakui ilmu mereka. Seterusnya, ada lagi satu hadis tentang ayat amanah Rasulullah. Ayat ini kita biasa sebut ayat, nama dia ayat amanah Rasul, sebab kita sebut itulah ayat pertama. Tapi Nabi Muhammad antara nama kepada dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, Nabi menyebutnya sebagai khawatim surah Al-Baqarah. Khawatim surah Al-Baqarah. Dua ayat ini juga namanya khawatim surah Al-Baqarah. Melayunya dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, khawatim surah Al-Baqarah. Kita tengok hadis ni pun dia ringkas tapi padat dan cantik untuk ditadabur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Jibril. Tiba-tiba Rasulullah mendengar suatu bunyi dari atas. Lalu Jibril menoleh ke atas. Kemudian berkata, itu sebuah pintu sudah terbuka sebelum ini.
Dari pintu itu turun satu malaikat yang terus memuji Rasulullah dan berkata, bergembiralah engkau Muhammad mendapat kedua cahaya ini yang tidak diberikan kepada Nabi manapun sebelum engkau. Kedua cahaya itu, nur, light, adalah Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, dan beberapa ayat akhir surah Al-Baqarah, yaitu disebut khawatim surah Al-Baqarah. Setiap huruf yang engkau baca dari keduanya, pasti engkau mendapatkannya. Setiap kita baca ayat ini, doa kita makbul. Itulah ada ulama suka menyarankan kita baca dua ayat ini, dua surah ini, dua ayat. Waktu membuka majlis, ulama selalu sarankan kita baca surah Al-Fatihah. Sebenarnya boleh baca surah-surah lain, surah ayat kursi pun boleh, tapi baca surah Al-Fatihah sebab banyak fadilatnya. Antaranya hadis ini, Nabi sendiri beritahu bahawa setiap huruf yang kita baca, doa kita akan makbul. Itulah sebab kalau dalam majlis tahlil dan baca yasin, ada orang baru meninggal kan, sebelum kita baca doa agar Allah ampuni orang yang meninggal dunia itu, kita akan baca ayat-ayat Quran. Antara dia surah Al-Fatihah dan surah Amanah Rasul. Kenapa disusun begitu? Ulama dari dulu sampai sekarang kita ikuti sebab antaranya hadis ini mengatakan surah Al-Fatihah ini dan surah ayat Amanah Rasul, dia adalah bagus dibaca untuk doa kita makbul. Ada hadis ini kan mengatakan setiap huruf yang kau baca dari keduanya pasti engkau mendapatkannya. Jadi selalu dijadikan mukadimah doa, dibaca Al-Fatihah dan juga ni Amanah Rasulullah. Itulah banyak ada majlis-majlis yasin, tahlil ada dibaca. Jadi tidaklah kita berkumpul ramai-ramai baca Al-Fatihah, baca Khawatim Al-Baqarah, ni satu bid'ah semata-mata. Ulama kita yang susun sebab ada hadis. Tidak ada hadis spesifik tapi ada hadis-hadis umum tentang fadilat ayat-ayat dan doa-doa. Oke, kita akan pergi seterusnya. Surah Al-Kafirun. Surah ini menarik, ada pengulangan disebut. Antara hadis berkenaan surah Al-Kafirun ini adalah seperti berikut. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang dalam satu malam membaca Iza zulzilatil ardu zilzalaha, yaitu surah Al-Zalzalah, dia seperti membaca setengah Al-Quran. Siapa pula yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dia seperti membaca 1/4 Al-Quran. Dan siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas, dia seperti membaca 1/3 Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Sunni dan At-Tirmizi. Apakah maksud membaca surah Al-Kafirun? Seperti membaca 1/4 Al-Quran. Maksud dia, apabila kita baca surah Al-Kafirun, pahala membaca surah Al-Kafirun itu sama seperti pahala kita membaca 1/4 daripada Al-Quran. Menunjukkan besarnya dan banyaknya pahala membaca surah Al-Kafirun. Dan tema surah Al-Kafirun ini ialah, dia nampak simpel saja surah ini. Kita ulang-ulang, ada ayat, pengulangan ayat. Tapi tema dia amat penting, yaitu tidak ada kompromi dalam tauhid atau akidah. Dikatakan sejarah penurunan surah tersebut
pihak kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad SAW berdamai. Dan mereka mencadangkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, beginilah kita berdamai, engkau sembah Tuhan kami, dan kami pula sembah Tuhan kamu. Nah, sama-sama kita berdamailah. Jadi kau sembah Tuhan kami sembah Tuhan kamu. Dan apa berlaku? Turunlah ayat ini. Allah memperingatkan dan mengarahkan Nabi Muhammad dengan tegas memberitahu, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Allah suruh, Allah perintahkan Nabi Muhammad beritahu orang kafir yang membuat cadangan begitu, bahwa orang Islam tidak akan menyembah sembahan orang kafir. Pengajaran dia, bab hubungan sesama manusia. Kita hubungan di Malaysia ni berbagai bangsa, berbagai agama. Kita pergi juga ke supermarket yang bukan dimiliki oleh orang Islam. Kita berjiran juga, berbuat baik dengan jiran kita bukan Islam. Hari raya kita jemput mereka datang ke hari raya. Dan nanti hari lain tahun baru Cina mereka jemput atau mereka bagi kita hadiah buah limau. Dalam hubungan manusia, berinteraksi, kita boleh bertoleransi. Tapi surah Al-Kafirun ini mengajar dalam tauhid, akidah tidak ada kompromi. Ini yang kita mungkin terlupa. Itulah bagus ayat ini kita kena baca selalu. Sebab ayat ini Allah perintahkan kita bagi tahu dengan tegas. Hai orang-orang kafir, aku tidak sekali-kali menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah Tuhan yang kami sembah. Aku tidak pernah sembah apa yang kamu sembah. Rasulullah mengatakan dia tidak pernah sembah Tuhan Lata kah, Tuhan Uzza kah yang dibuat-buat oleh kafir Quraisy, tidak pernah sembah. Dan Rasulullah mengulang, kamu juga tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang Nabi Muhammad sembah, yaitu Allah. Tidak pernah menyembah Allah, orang kafir Quraisy. Jadi kalau sudah begitu, untukmu agamamu, kamu peganglah agama kamu, tidak ada paksaan dalam agama. Untukku agamaku, untuk kami agama kami. Masing-masing bawa akidah masing-masing. Kalau tidak mau masuk Islam. Cuma zaman sekarang hati-hati. Ada kita terlampau toleransi. Ilmu-ilmu rawatan yang daripada agama lain. Rawatan kunun ilmu tenaga dalam dan sebagainya. Dari Jepun lah, dari kita terima pula. Kalau kita belajar ilmu perubatan di universiti, supaya kita boleh jadi doktor, boleh bedah orang, tahu apa ubat untuk penyakit, okey, tidak ada masalah. Kita belajar ilmu sains. Sains tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi kalau kita belajar ilmu-ilmu rawatan spiritual, dari bangsa di Jepun, dari Brazil kita belajar. Sedangkan ada tu dikaitkan dengan spiritual, dengan ketuhanan. Takkan kita lupakah ayat ni? Kita tidak akan terima. Bukan sekadar agama, tetapi apa yang dianut agama tu. Kalau agama ni ajar ada ilmu kunun, tenaga dalam diusap-usap kepala kunun boleh sembuh, tapi falsafahnya falsafah apa? Buddha kah? Hindu kah? Dia tidak mempercayai Tuhan. Kenapa kita terima? Sedangkan kita kan sudah disuruh buat ikrar. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan sembah ini bukan sekadar sembahyang, tapi percaya kepada ajaran-ajaran agama lain. Untuk kamu agama kamu. Kamu ada ilmu reki, kamu ilmu reki lah. Kami ada ruqyah syariah. Kami akan amal agama Islam, kami akan amal rawatan cara ruqyah syariah. Tidak menafikan rawatan kedokteran, pergi ke hospital, sebab itu ilmu sains tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Dan dari zaman dulu, ulama-ulama dulu banyak yang sains tidak bercanggah dengan
agama Islam, ajaran Islam. Tapi kalau ada ilmu Buddha, dia mengajar cara mereka merawat dengan menggunakan reiki dan sebagainya. Kita ada ajaran Islam, kita ada ilmu ruqyah. Kita kenapa kita mau ambil ilmu yang spiritual begitu? Jadi kita kena pikirkan, kena tadabbur nih surah Al-Kafirun, kena baca selalu, ulang-ulang setiap hari. Selain jadi ayat-ayat ruqyah, baca dan tadabbur sebagai ikrar kita untuk menjaga akidah kita. Seterusnya, saya ringkaskan surah Al-Ikhlas, kita biasa baca. Saya baca hadisnya sahaja. Surah Al-Ikhlas ada hadis, Bismillahirrahmanirrahim, dari Aisyah, yaitu istri Nabi, bahwasanya Nabi SAW jika pergi ke tempat tidur beliau, setiap malam beliau mengumpulkan kedua tapak tangan beliau, kemudian beliau meniupkan dalam kedua telapak tangannya dan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian dengan kedua telapak tangannya beliau mengusap tubuh beliau dimulai dari kepala dan wajah beliau serta anggota tubuh bahagian lain luar. Beliau lakukan hal itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kita cepatkan sahaja. Pasal surah Al-Falaq. Ini saya cepatkan saja. Ada hadis ini. Saya baca dengan cepat ya. Dalam satu riwayat ada dikemukakan bahawa Rasulullah SAW pernah terkena sakit yang agak parah sehingga datang kepadanya 2 malaikat, satu duduk di sebelah kepalanya dan satu lagi duduk di sebelah kakinya. Berkata malaikat yang duduk di sebelah kakinya kepada malaikat yang duduk di sebelah kepalanya, apa yang kau lihat? Malaikat itu menjawab, dia terkena sihir. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, siapa yang membuat sihirnya? Malaikat itu menjawab, Labib bin Al-Afsam Al-Yahudi. Sihirnya adalah berupa gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga si fulan di bawah sebiji batu besar. Datanglah ke sumur itu dan timbalah airnya dan angkat batunya. Kemudian ambil gulungan tersebut dan bakar. Ingat tuh yang ada di garis, perkataan yang di garis. Seterusnya pada keesokan harinya Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir beserta kawan-kawannya. Apabila mereka tiba di sumur tersebut, tampaklah airnya merah seperti air inai. Air itu ditimbanya dan diangkat batunya serta dikeluarkan gulungan tersebut dan terus dibakar. Ingat itu di garis perkataan itu. Ternyata di dalam gulungan tersebut terdapat tali yang terdiri daripada 11 simpul. Maka penurunan kedua-dua surah Al-Falaq dan juga An-Nas adalah berkenaan dengan peristiwa tersebut. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka terbukalah simpulnya. 11 simpul ini kalau ada masa saya ceritakan, kalau tidak masa mungkin lain masa baru saya jelaskan lagi berkenaan 11 simpul ini. Jadi hadis itu adalah hadis bagaimana sebab asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Falaq dan surah Al-Fatihah. Dalam hadis tersebut diajar cara menawarkan buku sihir ialah dengan cara membakarnya. Cepat saja. Jadi ulasan tentang surah Al-Fatihah ini tadabbur. Ada ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW terkena sihir selama 40 hari. Ada perbezaan pendapat ulama, tapi ada yang ulama mengatakan 40 hari. Pengajaran yang kita kena ambil lah dari hadis tersebut, dia banyak, tapi kita fokus kepada beberapa saja pengajaran. Dalam hadis tersebut diceritakan cara menghapuskan buhul sihir, yaitu bagaimana caranya dia dibakar. Daripada hadis inilah, dalil hadis ini, maka sebagian guru ruqyah mengajar bahawa cara menawarkan buhul sihir ialah dengan cara membakarnya. Namun cara merendam buhul sihir ke dalam air yang telah diruqyah juga tidak salah. Boleh juga kita lakukan secara combination, gabungan, yaitu kita rendam dulu. Contohnya buhul sihir itu dibuat daripada timah, daripada keris lama dan sebagainya lah. Atau daripada kain-kain yang diikat. Kita rendam dulu semalam contohnya, semalaman. Esoknya kita keringkan di bawah panas matahari, sudah kering kita bakar. Contohnya. Dan ada buhul sihir dalam contoh ayat hadis ini, buhul sihir adalah tali yang disimpul.
Ada signifikan tuh 11 simpulan, tapi saya tidak akan huraikan sebab masa ada yang kita ingin kejar. Masa. Jadi kita tengok surah An-Nas. Kita secara laju sahaja, ini hadis. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir daripada seorang dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Asam. Kisah ini hampir sama macam tadi, hadis tadi, tetapi hadis ini ada banyak riwayat. Riwayat ni ada lain sikit, dia punya cara penyampaian hadis ni, ada riwayat lain, ada berbeza sikit. Jadi ini lagi satu riwayat hadis tentang Nabi disihir. Okey, Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Sampai Rasulullah dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika beliau berada di sisiku, di sisi Aisyah, isteri Nabi, akan tetapi beliau terus berdoa dan berdoa. Ingat itu, yang di garis itu. Terus berdoa dan berdoa. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya tentang sihir itu? Ada dua orang mendatangiku. Satu di antaranya duduk di dekat kepalaku dan satu lagi berada di dekat kakiku. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya, sakit apa orang ini? Disihir satu temannya. Dan ada riwayat lain mengatakan dua orang ini adalah sebenarnya malaikat. Jadi ada dialog, siapa yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi, temannya yang satu, malaikat yang satu lagi menjawab, Labid bin Al-A'sam. Dalam bentuk apa sihir itu? Dia menjawab pada sisir, yaitu sikat dan rontokan rambut ketika disisir, dan kulit mayang kurma jantan. Lalu di mana semua itu berada? Tanya temannya, dia menjawab di sumur Zarwan. Kemudian Rasulullah mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu beliau datang dan berkata, wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan atau perahan daun pacar, yaitu daun inai, dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala setan. Lalu kutanyakan, wahai Rasulullah, tidakkah kenapa pula ni? Okey. Tekanlah. Lalu kutanyakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan? Beliau menjawab, Allah telah menyembuhkanku sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu. Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya. Maka semuanya itu pun ditimbun dengan segera. Jadi ulasan hadis, dalam hadis tersebut, buhul sihir tersebut ditimbun, ditimbus, dikubur. Tidak diceritakan sama ada buhul sihir dibakar dahulu sebelum ditimbun. Jadi buhul-buhul sihir ini boleh telah ditawarkan, boleh ditimbus di tanah. Pengajarannya. Jadi pengajaran penting apabila terkena sihir, tadi ada segaris perkataan itu, agar tidak cepat berputus asa tetapi harus terus berdoa dan berdoa. Ingat, Nabi Muhammad sakit 40 hari. Dia tidak putus berdoa dan terus berdoa sehingga Allah menunjukkannya jalan kesembuhan. Cara macam mana sembuh daripada sakit sihir tersebut. Itu pengajaran hadis itu. Jadi kita telah selesai ini kuliah ni, tapi ada bonus, yaitu itulah saya kena mengejar masa, saya nak ajar yang ini. Saya ada belajar tahsin bacaan surah Al-Fatihah daripada Syekh Muhammad Syarif bin Muhammad Usaini, seorang imam di salah sebuah masjid di Mekah, yaitu Masjid Abbad. Dia selain dia ajar kami surah Al-Fatihah, dia perbetulkan bacaan, dia ajar juga bagaimana menggunakan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah. Rupanya ni beliau ni pandai meruqyah. Jadi sekarang saya kongsikan ilmu ini kepada tuan-tuan sekalian, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia sebenarnya ringkas sahaja, tapi karena diajar oleh seorang guru dari Mekah, kita ambil keberkatan. Jadi ada dua cara. Ini sebenarnya dia ringkas sahaja. Cara ini diajar oleh Syekh Muhammad Syarif bin Muhammad Imrani, Imam Masjid Abbad Mekah. Untuk sakit biasa, apa sahaja sakit, maka kita baca surah Al-Fatihah 3 kali
surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, dan surah An-Nas 3 kali. Lalu kita hembus nafas ke air, lalu air itu diminum dengan niat semoga Allah menyembuhkan kita dari penyakit yang kita deritai. Cara kedua, kalau kita kena penyakit yang kita yakini itu sihir, bukan sakit biasa tapi melibatkan sihir, maka caranya pula sama, cuma bacaan ulangan bacaan berbeza. Baca Al-Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, surah Al-Falaq 7 kali, surah An-Nas 7 kali. Hembus nafas ke air, lalu air diminum dengan niat semoga Allah menyembuhkan diri kita daripada penyakit yang kita deritai. Boleh juga guna air tersebut untuk mandi. Dan secara umum, Syekh Muhammad Syarif bin Muhammad Usaini juga berpesan agar setiap hari kita bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 50 kali sebagai amalan umum. Kenapa? Sebab untuk mendapatkan banyak pahala. Sedangkan kita baca satu surah Al-Fatihah sejak sekali, kita akan dapat beribu pahala. Apatah lagi kalau kita baca 50 kali sehari. Dan bagus untuk peruqyah lah. Peruqyah biasakan membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat ruqyah sebanyak mungkin setiap hari. Jadi itulah amalan yang dikongsi oleh Syekh Muhammad Syarif bin Muhammad Al-Usaini. Jadi itu saja daripada saya. Saya akan saya tutup slide ini sebelum saya serahkan kepada Coach Kamarul. Okey. Kita selesai. Kita selagi Coach Kamarul dia belum buka dia punya screen, kita sebab mungkin dia ada aktiviti tertentu, mungkin dia penat ke apa, dia mungkin ke dapur minum ke. Jadi sementara itu saya terus bukalah sesi ini kepada sesi soal jawab untuk sesiapa ingin bertanya sama ada topik yang kita bincang malam ini atau apa-apa topik berkaitan dengan ruqyah ataupun apa-apa yang berkaitan agama Islam. Kalau dapat kami jawab, kami akan jawab. Kalau kami tidak tahu jawaban, kami straightforward lah. Kata kami pun tidak tahu. Kami daripada mereka cerita, mereka jawaban, lebih bagus jawab tidak tahu. Dan ini penting. Dan saya rancang akan datang penting nih untuk orang yang berkecimpung, ya berminat berkecimpung dalam dunia rawatan ruqyah ni untuk mengetahui apa itu ilmu usul fiqh. Sebab kita yang kalau sudah biasa merawat, kita bukan sekadar merawat orang, tapi kita jadi macam guru agama pula. Ditanya, apa hukumnya? Kalau begini-begini apa hukumnya? Batalkah tak batalkah? Haram tak haram? Harus. Jadi sekurang-kurangnya orang yang berkecimpung dalam dunia ruqyah ni tahulah apa itu ilmu usul fiqh supaya tidaklah bingung ataulah tidaklah marah-marah. Sebab Ustaz A cakap begini, Ustaz B cakap begini, Ustaz ni lalu kita bingung. Ustaz dengan Ustaz bergaduh, kita pun ikut bergaduh. Sedangkan tak perlu kita ikut bergaduh. Kalau kita faham apa itu ilmu usul fiqh, tak payah gaduh-gaduh. Biarlah Ustaz tu bergaduh, kita tahu kenapa jadi pergaduhan begitu dan mana pendapat yang kita perlu ambil. Itu insya-Allah akan datang, kita akan sampaikan. Dia bukan sebenarnya spesifik ilmu ruqyah, ilmu usul fiqh ni, tetapi ia penting untuk diketahui asasnya dan difahami oleh para peruqyah, orang yang selalu meruqyah orang. Sebab nanti akan ditanya, hukum itu, hukum ini, batalkah, tidak batalkah, haruskah, makruhkah, haramkah, bid'ahkah? Okey, ada sudah soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Saudara Yusuf. Adakah amalan baca surah Al-Fatihah 50 kali sehari itu termasuk bacaan waktu solat? Tidak. Waktu solat itu sudah bacaan khusus. Setiap solat kita akan baca subuh 2 rakaat, 2 kali lah baca Al-Fatihah. Kalau 4 rakaat, 4 kali baca Al-Fatihah. Yang 50 kali ini selain daripada itu. Dan tidak perlu semestinya duduk satu kali duduk di sejadah kah, terus baca 50. Sebab panjang tu 50 kali. Mungkin 1 jam atau lebih 1 jam mungkin. Bayangkan dah kalau satu Al-Fatihah kita boleh baca dalam 1 minit.
Kalau 50 kali, artinya 50 menit, dekat 1 jam. Jadi dia tidak semestinya in one sitting, satu kali duduk terus baca 50. Kita boleh baca pagi ini 10, tengah hari nanti 30, asar nanti berapa. Kita baca, tapi sebelum kita tidur, dah 50 kali. Kalau kita target 50 tapi cuma dapat 40 pun, alhamdulillah, banyak juga pahala dapat. Kalau kita target 50 tapi terlebih rajin, kita terbaca 70 kali, jangan pula bersedih, lagi banyak pahala kita dapat. Dan apabila kamu amalkan, dan bagus untuk kamu, saya dapat pahala sebab saya sampaikan ilmu ni, saya kongsikan ilmu ni. Dan guru kita, Syekh Muhammad Syarif bin Muhammad Usaini pun dapat pahala sebab ilmu ni dari dia yang ajar. Jadi dalam ilmu ruqyah syariah ini kita jangan lokek ilmu. Kita kena sebar-sebarkan, ajar ilmu yang baik sebab kita akan dapat pahala. Jadi itulah jawapannya. Al-Fatihah 50 kali sehari itu tidaklah termasuk bacaan solat. Tapi jangan 50 itu adalah target. Jangan jadikan dia satu jumlah yang tetap. Tidak boleh terlebih jadi 51 kali, tidak boleh cukup hanya 40 kali, kita sedih. Malam mengantuk sudah baru baca 30 kali terus rasa sedih. 30 kali pun alhamdulillah. Kalau terlebih pun 51 kali pun alhamdulillah. Jangan jadi macam ilmu tenaga dalam. Ilmu kesaktian ni yang selalu orang namakan ilmu hikmah. Dia kata mesti baca qul huwallahu ahad ini 50.000 kali. 50.000 kali itu mau berapa bulan tu baru selesai. Mungkin 3 bulan ke 6 bulan. Baca 50.000. Sebab nanti lepas dapat baca boleh jalan atas air lah, boleh berdiri di daun pisang. Hari itu, malam itu akan boleh sampailah ke 50.000 kali. Sebab dia dah baca mungkin 45.000 kali. Jadi malam tu tinggal habiskan 5.000 kali lah contohnya. Tiba-tiba dia terlajak baca qul huwallahu ahad tu sepatutnya 50.000, dia terbaca 51.000. Terlebih satu terus hampa. Dan ada yang jadi gila. Itulah yang ada orang katakan gila isim. Sebab dia bila dia terlajak tu dah lah sudah berbulan-bulan. Dia rasa dah cukup dah 50, jadilah dia sakti. Tiba-tiba terlajak satu, jadi 51.000. Terpaksa dia mula dari balik. Tekanan kepada dia jadi gila, terus dikatakan dia gila isim. Itulah antara yang sebab gila isim itu. Yang mengharapkan kesaktian, mengharapkan kelebihan, tapi lepas tu hampa. Sama ada tidak tercapai itu target, terlebih ke baca, ataupun sudah cukup 50.000 kali berjalan atas air, tidak juga dapat berjalan atas air, tenggelam juga kaki betis dalam sungai. Tengah malam pukul 12 kononnya mau berjalan atas air, itu dia punya peraturan, itu tenggelam juga, basah juga betis, basah juga lutut di air sungai. Itu yang jadi gila isim tuh. Jadi tanya lagi, silakan bertanya. Kita akan buka soal jawab seperti biasalah sehingga dekat-dekat pukul 11 ataupun sehingga Coach Kamarul muncul, lepas tu dia akan ulas-ulas. Minta maaflah Coach Kamarul mungkin berehat sekejap, jadi para peserta stuck dengan saya yang menggunakan bahasa Sabah. Mungkin minta maaflah kalau bahasa saya ni laju ke apa yang menyebabkan kurang faham. Sebab saya nak guna bahasa Semenanjung balik. Dulu saya tinggal di Semenanjung. Saya belajar di industri di Semenanjung beberapa tahun. Jadi masih bolehlah berkata Semenanjung, berkata style KL. Sekarang tak boleh sudah. Kalau baca macam janggal. Apa khabar? Dah makan ke belum? Susah, macam tak natural sudah, macam dibuat-buat. Kalau orang Sabah cakap bidak sudah kedengaran, bidak kelihatan, bidak kedengaran. Jadi bolehlah tanya. Dan ada satu, kalau kita tajam kita punya pemikiran, orang cakap bid'ah, orang cakap macam-macam kan, seolah-olah, terutama kalau kira amalan. Baca ni 3 kali, baca ini 7 kali, baca ini 100 kali. Kalau tidak ada dalil hadis Nabi, orang kata tak boleh, bid'ah.
direka-reka seolah-olah kita melakukan dosa besar. Sebenarnya majoriti di dunia ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita lupa, majoriti adalah ahli sunnah jamaah. Di Arab sana, di Mesir sana pun banyak ahli sunnah wal jamaah. Tengok seperti Syekh Muhammad Muhammad Syarif bin Muhammad Husaini. Dia tinggal di Mekah, bermazhab Hambali. Tapi dia tidaklah, dia bukan salafi ketat. Kalau dia salafi ketat, atau bahasa kasar orang selalu sebut Wahabi, mana dia ajar baca Al-Fatihah 50 kali, ada ulangan 50. Mana hadisnya baca 50 kali ulang? Tengok, dia orang Mekah, dia pun ajar, boleh baca 50 kali. Boleh baca Fatihah untuk sakit sihir 7 kali setiap ayat surah. Boleh baca 3 kali. Dia tiada pun cerita mana hadisnya, mana hadis baca tu semua 7 kali. Mana hadis semua perlu dibaca 3 kali ulang. Mana hadis setiap hari baca Al-Fatihah 50 kali. Tapi ingat, yang ajar ni orang dari Mekah. Jadi sebenarnya kita jangan sangka kita ini minoriti. Ahli sunnah wal jamaah adalah majoriti di dunia ini. Hanya sekelompok saja golongan Syiah, contohnya di Iran. Dan Khawarij lah sikit di mana, mungkin di Arab, di mungkin Irak kah, ada sedikit Khawarij. Dan adalah yang berpahaman Salafi, yang mengatakan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang kita ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita berzikir dengan kira zikir, kalau baca Al-Fatihah 3 kali, 7 kali kita letakkan bilangan, sedangkan tiada hadis Nabi, kita tidak dianggap ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah majoriti. Kita ikut Al-Quran dan hadis juga. Cuma cara pendekatan kita, cara pemahaman kita berbeza. Begitu. Dan karena paham, salafi dan salaf adalah berbeza. Golongan salaf ni adalah ulama-ulama yang hidup di zaman, sama ada zaman sahabat atau selepas sahabat, iaitu dipanggil tabi'in, atau selepas zaman tabi'in, tabi'in. Itu dianggap masih dalam kategori zaman salaf, golongan salaf zaman itu. Yang orang yang mengatakan mereka mengikut di golongan salaf, mereka menggelarkan diri mereka salafi. Salafi. Tapi kalau orang yang bergaduh dengan mereka, dia guna bahasa kasar, Wahabi. Saya tidak bergaduh dengan siapa, kita gunakanlah bahasa lembut, salafi. Jadi silakan tanya. Minta maaflah kalau ada sesiapa berpegangan manhaj apa-apalah, salafi ke. Saya kawan. Orang bermazhab Syiah pun saya berkawan. Saya ada kawan bermazhab Syiah. Syiah ni ada lain sikit, dia punya lagi lain banyak. Lain banyak. Bingung siapa yang ni. Kalau kita lihat, bukan saya dari sudut akidah, dari sudut fiqh Syiah pun punya fiqh ada perbezaan. Di universiti ini banyak ramai orang Syiah, tapi mereka tidak declare lah di universiti. Kemungkinan di universiti di Sabah ni pun ada UMS. Cuma mereka tidak mengaku. Mereka tidak mengaku Syiah. Mereka mengatakan mereka adalah ahlul bait, pencinta ahlul bait, pencinta keluarga Nabi. Okey, kos pun dah type situ. Teruskan soalan. Bertanya ni tentang Al-Fatihah ke, tentang ayat amanah Rasul, tentang cara meruqyah ke, atau tanya kenapa saya kalau baca, kenapa kalau Coach Kamarul ke Sinar Ruqyah ke baca Al-Fatihah pun orang boleh kerasukan. Saya baca 10 kali, 20 kali Al-Fatihah pun, jangan Al-Fatihah, 20 ayat Ruqyah pun baca, tak pun kerasukan. Macam-macam soalan ada kan? Tanya saya, jangan risau diketawakan. Macam Syekh Muhammad Syarif, ajar kami tahsin Al-Fatihah. Gemuruh, nervous. Bayangkan kita baca Al-Fatihah, kalau dia kata tak betul. Jadi nanti orang tengok, oh, jadi selama ini kita tak sah kah?
Sebab kita punya bacaan Al-Fatihah tak betul. Jadi jangan, untuk belajar ilmu, menuntut ilmu, tak perlu malu, tanya. Zaman Rasulullah pun begitu. Perempuan bertanya Rasulullah tentang hukum haid, darah haid. Tidak perlu malu. Kita perlu tanya apa ini. Yang penting kita tanya dengan bersopan. Bersopan santun, tanpa perlu menghina, mengejek. Tak perlulah risau. Walaupun soalan tu kita rasa soalan bodoh, tanyalah. Bila kita rasa soalan bodoh, tapi sebenarnya mungkin soalan itu penting. Lepas dari tanya soalan itu, kita jadi pandai. Kita pula nanti ajar orang lain, beritahu orang lain. Jadi kita bertanya lah. Okey, sebelum soalan muncul, saya pula ingin bertanya, siapa yang sudi menjawab secara type pun boleh type. Yang hadir ni, ada yang saya tahu, macam saudara Yusuf saya tahu, saya kenal. Yang hadir ni adakah praktikan merawat, meruqyah suami, meruqyah isteri, meruqyah anak, meruqyah bapa, ibu, meruqyah sahabat, rakan sekerja. Dah adakah atau sampai sekarang masih belum pernah pengalaman langsung meruqyah? Sebab takut tu Akta 775. Takut nanti kena tangkap. Belum lagi kena tangkap. Tahun ni belum, tahun depan. Tahun depan baru. Dan siapa yang betul-betul peruqyah, kalau dia nak borang tu, saya ada dalam bentuk soft copy dengan panduannya sekali, saya boleh bagi, isi dan hantar. Kena cepat, terutama yang nak memohon didaftarkan di bawah Akta 775 yang berdasarkan pengalaman. Sebab dia punya tarikh tutup 31 Ogos. Lepas 31 Ogos tidak boleh sudah memohon berdasarkan pengalaman. Mesti ada ambil sijil kemahiran Malaysia SKM 3 bagian ruqyah dan DKM 4, Diploma Kemahiran Malaysia 4. Satu SKM 3 tu pun nak belajar dan nak ambil dia punya ujian, test dia, exam dia, bayar antara RM800 ke RM1,000. Kalau kami lagi di Sabah, kena terbang pergi Semenanjung, tiket kapal terbang sudah berapa? Kalau DKM 4 pula dalam 1,500 ke atas dia punya belanja. Jadi tarikh tutup dia kalau nak isi borang memohon untuk didaftarkan berdasarkan pengalaman, walaupun tidak ada SKM 3 DKM 4, dia tarikh tutup dia mesti menghantar borang sebelum 31 Ogos. Tapi saya bagi tahulah, saya bocorkan dia punya antara syarat dia. Syarat berdasarkan pengalaman mesti kita pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun. Kalau kita nak memohon anda di bawah urutan, kita mesti ada pengalaman 10 tahun. Kalau kita tidak pakai sijil SKM 3 atau DKM 4, kita mesti ada pengalaman 10 tahun. Mengurut atau membekam, kita mesti ada 10 tahun pengalaman. Kalau belajar taekwondo dah black belt dah. 10 tahun, black belt tak berapa dan dah. Tapi kita kena terimalah hakikat kerajaan jadikan undang-undang ni seolah-olah meruqyah ni seolah-olah adalah satu profession. Macam buka klinik, orang bayar kita duit. Mungkin akan datang memang orang akan tetapkan, okey, sekali rawatan kalau 15 minit RM10, 30 minit mungkin berapa? RM50, 1 jam RM100. Terpaksa. Sebab dia kena renew lagi lesen dia tiap-tiap tahun. Macam driving license dah. Tiap-tiap tahun kena renew. Jadi tidak, kita tunggu selama 5 minit lagi. Kalau 5 minit tidak ada juga soal. Ada soalan. Saya terlepas pandang. Okey. Daripada ada soalan Okey. Assalamualaikum Ustaz atau Coach. Adakah gatal-gatal ada kaitan dengan sihir atau gangguan? Maaf, ini soalan bodoh atau soalan jahil. Tak ada masalah, alhamdulillah. Teruskan dengan soalan. Okey. Seperti yang sebelum-sebelum ni juga saya pernah menjelaskan, untuk kita mendiagnose sesuatu masalah sihir ataupun saka ataupun gangguan jin, kita perlu melihat kepada keseluruhan simptom-simptom. Okey. Gatal-gatal ni, jika hanya gatal-gatal, kita tak boleh nak kaitkan langsung.
dengan gangguan sihir atau saka atau gangguan jin. Saya menegaskan, kita perlu melihat keseluruhan simptom-simptom. Kena tanya dia ada mimpi ular ataupun tak, dia ada mimpi baby, dia ada tersentak tengah tidur, dia ada lebam-lebam, dia ada sesak nafas. Kita tak boleh nak simpulkan langsung dengan hanya satu simptom. Okay? Rasanya di dalam grup Telegram pun saya sering posting tanda-tanda atau simptom-simptom gangguan jin. So dia ada banyak. Kita kena tengok ke semua tanda-tanda dia. So sebagai perawat, saya tidaklah menghafal keseluruhan senarai itu. Tapi bila kita sering merawat, memang kita akan sentiasa membaca berulang-ulang dia punya simptom-simptom. So kalau soalan daripada Tuan Syamzulani, jika hanya kata-kata, saya tak kaitkan langsung dengan gangguan sihir atau gangguan jin. Kena cek dulu simptom-simptom lain. Kita kena cek simptom-simptom lain, tanda-tanda lain. Kena cek secara keseluruhan, bukan hanya satu simptom saja. Itu komen saya. Mungkin Ustaz Sinar ada pendapat yang berbeza. Terima kasih Coach. Okey, jawapan kepada soalan ni, dan soalan ni bukan bodoh atau remeh-temeh. Sebenarnya ini soalan-soalan yang akan muncul apabila orang selalu buat pemerhatian. Jadi begini jawapannya, ada dua. Pertama, ini kesinambungan daripada jawapan Coach. Kalaulah macam seorang budak tu, anak kita kita ada simptom-simptom lain tu. Simptom-simptom lain pun dah ada. Dan lepas tu dia ada sakit kulit, sakit gatal-gatal. Daripada pemerhatian saya, observation ataupun tajribiyah. Kalau ada simptom-simptom lain ditambah dengan simptom gatal di kulit atau ada penyakit kulit, biasanya dia ada kaitan dengan jin, terutama jin dampingan saka. Terutama dampingan saka. Sebab ramai yang saya rawat yang akhirnya terbongkar bahawa ada gangguan jin saka, ada sakit kulit. Dan sakit kulit itu lama, bertahun-tahun tak pandai baik-baik. Sapu ubat macam-macam ubat pun tak baik-baik. Tapi digabungkan dengan simptom-simptom lain. Okey, yang kedua pula, jawapan kedua saya, panduan umum bagaimana kita melihat simptom. Senarai itu ada banyak kan. Yang penting ada panduan dibagikan. Kalau dia biasanya kita bagi kepada dua simptom. Simptom waktu jaga, simptom waktu tidur. Simptom waktu tidur. Skrin yang saya share itu, kita kena melihat secara keseluruhan simptom-simptom. Okay. Dan biasanya simptom ni yang dibagi dua. Simptom kalau dalam tidur tu dalam bentuk mimpi. Dia dalam bentuk mimpi dan biasanya dia pandai berulang-ulang. Dan yang simptom di keadaan jaga tu macam-macam lah, seperti dalam senarai, sakit tulang belakang, susah lelapkan mata. Dan simptom yang dalam keadaan jaga tu kadang-kadang berlaku juga untuk penyakit lain seperti penyakit depression. Tapi jadi kita gabungkan, biasanya kalau ada, ini panduan umum lah, kalau ada tiga simptom yang dalam keadaan jaga, kita ada antara tu senarai ada tiga, tidaklah semua, tiga, dan simptom dalam tanda waktu tidur pula ada empat tanda dalam tidur, ada tiga dalam jaga. Bolehlah kita simpulkan secara umum kemungkinan, bukan confirm, bukan pasti, tapi kemungkinan orang tersebut ada kena gangguan jin atau ain. Tiga simptom dalam keadaan jaga, empat pula petanda, ataupun tiga pun bolehlah. Tanda macam mimpi tandas lah, mimpi baby lah, bolehlah kita simpulkan. Dan macam mana kita akan jadi lebih yakin apabila kita baca ruqyah, orang yang sakit itu kerasukan. Dan kadang-kala dia tidak kerasukan pada sesi pertama baca ruqyah. Kadang-kadang pada sesi yang keempat, 4 kali jumpa baca ruqyah, baru itu jin tak dapat bersembunyi lagi, barulah muncul
merasuk pesakit. Jadi itu panduan tambahan daripada saya. Okay. Bagus soalan. Saya tambah, cuba boleh tengok pada skrin yang saya share. Untuk kita mengenal pasti gangguan-gangguan jin, kita kena perhalusi setiap tanda-tanda. Boleh tengok senarai tanda-tanda ketika jaga dan boleh tengok juga tanda-tanda ketika tidur. So biasanya paling kurang 3 daripada tanda-tanda ketika jaga dan 3 tanda-tanda ketika tidur, barulah kita boleh kaitkan dengan gangguan jin. Dan yang tadi Tuan Samzulani bertanya, gatal-gatal tu adalah tanda-tanda yang mungkin sebagai tambahan lain. Ini yang tanda-tanda yang saya paparkan pada skrin ni, tanda-tanda yang majoritinya ataupun yang pertama sekali kita nak mendiagnose. So sebagai perawat ataupun orang yang cuba nak mendalami ilmu rawatan ruqyah, senarai tanda-tanda ni kita tidaklah kata kena hafal sebiji bulat-bulat, tapi apa yang berlaku ni antara perkara yang kita kena sentiasa terngiang-ngiang di kepala. So kalau orang tu dia dah ada tanda-tanda ketika jaga dan ketika tidur, then barulah sakit kulit tadi saya akan boleh simpulkan dia ada gangguan jin. Kalau tanda-tanda ketika jaga dan ketika tidur tadi dia memang tak ada alami langsung. Dia tak ada alami langsung apa semua, takut, terkejut, dia tak ada mimpi ular, tak ada mimpi baby, tak ada mimpi kuburan dan sebagainya, maka gatal-gatal tadi berkemungkinan hanyalah penyakit fizikal sahaja. So sebab tu dalam kita mendiagnose penyakit ataupun pesakit, kita perlu melihat secara keseluruhan. Okay, kita tak boleh tengok dengan hanya satu simptom sahaja. Okay, kejap saya nak share sikit satu lagi perkara. Kalau pesakit yang buat rawatan dengan saya pula, biasanya saya akan minta dia mengisi borang secara online. Okay, nanti saya tunjukkan sekejap borang dia. Dunia ruqyah ni seronok. Seronok bukan apa, mengerikan lah, ada dialog dengan jin dan sebagainya. Tapi seronok dia, kita dapat bantu orang. Kita tak perlu lagi jumpa bomo dukun, kita boleh rawat isteri kita sendiri. Okey, teruskan. Saya ada di screen. Okey, ini adalah borang online untuk semua pesakit yang datang jumpa saya. Kalau pesakit tu datang jumpa saya akan ada link borang maklumat ni secara Google Form ni. Dia kena isi maklumat dia, nama dia, nombor telefon dia dan sebagainya, apa khidmat yang dia nak perlukan, latar belakang dia sakit dan sebagainya. Ini SOP saya lah. Okay, ini SOP saya sendiri, personal saya sendiri. Okay, bahagian nombor 10 ni saya dah senaraikan. Okay, almost kesemua tanda-tanda gangguan ni. So kesemua ni pesakit kena baca dulu, kemudian kalaulah dia rasa dia ada mimpi baby, dia tik sahaja. Dia tidur bergetak gigi, dia tik sahaja. Kalau dia rasa dia kena tindih, dia tik sahaja. Dia tanda dahulu kesemuanya, tanda-tanda semua ni, dia baca semua dulu. Bila kesemua ni, barulah kita boleh mendiagnose dia ada gangguan jin ataupun tak, dan barulah kita tengok tadi katakanlah dia ada gatal-gatal ataupun dia ada perut kembung dan sebagainya, itu barulah kita nak boleh kaitkan busung ke ataupun gangguan jin ataupun penyakit hospital. Kalaulah daripada senarai-senarai ni semuanya dia tak ada tanda, dia tak ada alami mimpi-mimpi, dia tak ada tidur kena tindih, dia tak ada mimpi baby, tapi perut dia kembung atau busung, itu mungkinlah penyakit hospital sahaja yang tak ada kaitan dengan gangguan jin. Setakat pengalaman saya tak tahulah Ustaz Sinar, setakat pengalaman saya, kalau sakit gangguan jin pasti ada simptom-simptom tanda-tanda. Saya belum jumpa lagi kes yang dia ada gangguan jin tapi tak ada tanda apa-apa. Saya ada gangguan jin tapi tak ada tanda mimpi, tak ada tanda jaga, tak ada tanda ular, tak ada mimpi baby, tak ada. Kalau kesemua tu tak ada, saya boleh katakan mustahil itu gangguan jin. So sebagai perawat,
senarai tanda-tanda ni kena ada sentiasa di tangan lah, di dalam telefon. Macam kalau ada kawan-kawan kita yang dia kata dia sakit ke apa ke, mungkin kita tidaklah menghafal tanda-tanda tu, tapi kita ada tempat yang rujukan, nota-nota quick note yang kita boleh buka. Oh okey, dia ada mimpi, dia ada sakit, dia ada latar belakang keluarga, dia ada bomoh, dia keluarga dia latar belakang ada yang silat, kemudian dia panas baran, dia tersentak tengah tidur, maka barulah kita boleh kaitkan orang tu ataupun individu tu ada gangguan jin ataupun tak. Okay, so Alhamdulillah soalan dari Tuan Samzulani memang sangat cantik. Okay, okay, itu yang soalan yang kedua. Mengenai pengalaman kedua, sakit sawan gila babi juga adalah tanda-tanda gangguan saka atau sihir. Jawapan saya tetap sama Tuan Samzulani. Tuan kena tengok juga keseluruhan simptom-simptom dan tanda-tanda. Sawan semata-mata tak semestinya ianya gangguan jin. Sawan semata-mata ia juga boleh jadi penyakit hospital, saraf, masalah urat saraf dan sebagainya. So kesemua sakit saka, kesemua sakit gangguan jin, kesemua sakit sihir pasti ada alami simptom-simptom dan tanda-tanda. Kena tengok perhalusi simptom-simptom dan tanda-tanda. Baru tuan boleh dapat jawapan sama ada sawan gila babi tadi terkait dengan gangguan jin ataupun tidak. Kalau tak ada langsung simptom-simptom, saya tak boleh katakan itu gangguan jin. Seperti saya cakap, itu hanyalah penyakit medikal sahaja. Cuma penyakit medikal dia memang ada penyakit yang purely medical, ada yang penyakit medikal bercampur dengan gangguan jin. So kita kena perhalusi lah. Sama juga macam doktor. Doktor dia dah buat blood test. Kalau saya sebagai seorang penyakit kencing manis, saya mendakwa diri saya kena ada penyakit kencing manis, tapi bila buat blood test paras glukos saya rendah. Tak ada pun, tak sampai pun 12, dapat 5 dan 6 saja. HbA1c saya juga dalam bacaan 5% sahaja. So tak bolehlah kita nak katakan ianya kencing manis sebab dari segi medikal, dari segi fakta-fakta dia, simptom dia, tak ada pun ciri-ciri kencing manis. Saya nak kata Ustaz Sinar ada penyakit darah tinggi, tapi bila kita cek dengan alat tekanan darah tinggi, tekanan dia normal. So dan simptom dia juga, dia tak ada alami sakit kepala, dia tak ada alami panas-panas. So tak bolehlah kita nak katakan dia ada tekanan darah tinggi, blood pressure, sedangkan dia mendakwa blood pressure. Kita kena merujuk kepada simptom-simptom. Simptom-simptom tu yang kena sentiasa kita pegang dan bermain-main di tangan kita lah. Rujukan. Kalau tak ada simptom, maka penyakit tu adalah penyakit hospital, purely hospital sahaja. Okay, itu jawapan saya. So sebab tu kita, ini beza kita dengan Tok Bomoh. Okay, Tok Bomoh biasanya hanya satu simptom tu saja. Terus dia dakwa, ini ada saka, ini ada jin bertenggek di bahu. So saya sakit bahu, memang saya sakit bahu, tapi adakah ianya gangguan sihir? So kita tak bolehlah tengok secara sakit bahu saja. Saya kena melihat secara keseluruhan simptom-simptom, barulah kita boleh simpulkan ada gangguan jin ataupun tak. Alamak, left pula, merajuk ke? Sudah left dah? Selalu begitu, coach. Kadang-kadang dia tak sengaja, dia ada tu, lepas tu masuk balik. Ada biasa berlaku. Hopefully tak sengaja lah. Jangan terasa hati pula. Okay. Memang seperti yang saya jelaskan, kita nak mendiagnose, kita nak mentakwil seseorang tu ada gangguan saka, ada gangguan sihir, perlu berdasarkan simptom-simptom. Tanpa simptom-simptom, dia hanya tak sedar diri saja, kita tak boleh nak kaitkan dia adalah gangguan jin ataupun tak. Okay, itu jawapan daripada saya. Ustaz Cina ada nak tambah? Terima kasih coach. Pun kesinambungan daripada jawapan coach, kalau saya berdasarkan pengalaman, kalau sekadar itu sahaja sakit sawan, dia bukanlah simptom gangguan jin. Sakit sawan ni dalam perubatan moden hospital memang ada dihuraikan, memang ada penyakit, ada kaitan dengan urat saraf. Sakit sawan ni urat saraf. Jadi kalau sekadar itu saja, kita nasihatkan pesakit, kalau pesakit itu keluarga kita sendiri, kita bawa ke hospital untuk rawatan, perlu segera. Ada penyakit-penyakit tertentu yang lebih sesuai dirawat di hospital
lagi cepat lagi bagus. Contohnya kalau urat saraf sumbat, darah tinggi. Kalau lambat dapat perawatan dokter boleh mengakibatkan maut. Dan ajalnya sudah sampai lah, Allah takdirkan ajalnya sampai. Cuma ada pengalaman, ada orang tuh dia sebenarnya kena sakit jantung. Mereka lambat bawa pergi hospital di ruqyah. Tidak salah di ruqyah. Sebab ruqyah ada juga orang boleh sembuh dari sakit jantung kalau di ruqyah. Tapi sepatutnya kalau ada nampak sudah simptom-simptom penyakit fizikal, penyakit jantung ke, urat saraf ke, sawan, cepat-cepat bawa ke hospital. Kalau dah hospital dah cek, dah rawat, memang tidak itu penyakit, sebenarnya simptom saya macam sakit sawan, simptom saya macam penyakit jantung, darah tinggi, tapi tidak ada darah tinggi, tidak ada sakit jantung. Mungkin lepas dari balik dari hospital boleh sambung untuk di ruqyah sesi-sesi seterusnya. Yang penting itulah, jangan kita paksa satu simptom kita katakan gangguan jin lah, sihir. Kalau memang tu simptom kebiasaan hospital, sakit hospital, sawan, jantung, darah tinggi, nasihatkan orang tu pergi ke hospital. Kalau keluarga kita sini, bawa anak kita yang sakit, isteri kita, bawa ke hospital. Begitu, itu jawapan saya dan nasihat saya. Itu saya dari saya. Okay, Alhamdulillah. So jam juga sudah masuk pukul 11. So insyaAllah sesi kelas kita pada malam ni sampai setakat ni sahaja. Sebelum saya tutup majlis, saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup. Terima kasih Coach. Dan terima kasih kepada saudara Il Khairah yang hadir, tapi kami dah tutup majlis. InsyaAllah minggu depan boleh hadir lebih awal. Jadi sekarang ni majlis penutupnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir, dan semoga apa-apa ilmu yang kami ajar, bacaan-bacaan yang kami ajar, kami reda, kami ijazahkan untuk diamalkan. Dan satu, apa yang kami ajar jangan terima bulat-bulat. Kalau rasa salah yang kami ajar, boleh tolak, boleh jangan amalkan. Kalau rasa yang kami ajar ni betul, walaupun ada orang kritik tak betul, tapi memang kita dengar Al-Fatihah ni betul ni, tidak ada juga salah. Peganglah apa yang kami ajar, amalkanlah, ajarlah kepada orang lain. Kalau tak yakin, kita lebih yakin dari ada seorang bomo cakap kami ajar tak betul, dia punya ajaran yang betul. Kalau nak belajar dengan bomo tu, tak nak belajar dengan kami, silakan. Tak perlulah kita berdebat-debat ke begitu. Cara kami begitu, nak terima, terimalah. Tak nak terima, tak mengapa, kami tak paksa ilmu. Jadi begitu cara kita, pendekatan kita. Jadi kita biasa-biasa saja, berbaik-baik, berbaik sangka, kita bikin romantis majlis kita ini. Jadi kami ucapkan terima kasih yang hadir, dan ada sebagian itu yang dah kenal kami selalu hadir. Jadi beginilah cara kami. Kami tidak mengaku kami yang paling tahu, kami paling hebat, kami tahu segala-galanya, tidak. Kami berkongsi ilmu yang kami belajar dari guru-guru kami kongsi agar bermanfaat kepada yang lain, supaya boleh merawat sendiri, diri sendiri, keluarga sendiri, dan sebagainya. Dan suatu hari mana tahu boleh merawat juga kawan-kawan yang lain. Jadi itu saja daripada kami. Semoga ilmu yang kami ajar ini bermanfaat. Sekiranya rasa betul, amalkanlah. Kami pun dapat pahala mengajar ilmu ini. Kalau rasa tak setuju dengan apa yang kami ajar, silakan jangan amalkan. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya serahkan kepada Coach Kamarul untuk penutup majlis kita. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan dengan tajuk yang sama, dengan tajuk yang mungkin perbincangan yang lain, insyaAllah. Saya mohon maaf bagi pihak admin, saya memang keletihan. Saya pun tadi memang tertidur sambil dengar, sebenarnya tak nak tidur pun, tapi tertidur juga. So insyaAllah yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sebagai admin, manusia biasa. Saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. So alhamdulillah, insyaAllah sehingga